Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak Harakah Daily kerana sudi untuk hadir ke AIC bagi wawancara dengan pengurusi AIC pada pagi ini. Tujuan wawancara ini diadakan adalah untuk dapat menerangkan, memberikan maklumat-maklumat terkini berkaitan dengan aktiviti-aktiviti dan program-program AIC yang telah dilaksanakan sepanjang tahun yang lepas, khasnya tahun 2015 yang baru berlalu, dan juga aktiviti-aktiviti yang sedang dan telah akan dirancang berkaitan dengan program-program AIC bagi tahun 2016 ini yang kita baru masuk kira-kira 6 hari, hari ke-6 lah. Pada hari ini kita berada pada tahun 2016. Jadi dengan wawancara ini saya berharap agar masyarakat di luar sana, terutamanya pembaca-pembaca Harakah Daily, juga TV Harakah Daily akan dapat mengenali, mendekati AIC dengan lebih dekat lagi, juga dapat maklumat-maklumat terkini berkaitan dengan peranan dan fungsi AIC dalam menguruskan pengukuhan integriti di kalangan ahli-ahli atau anggota penguatkuasa serta agensi penguatkuasaan persekutuan yang ketika ini mengikut jadual kepada Akta 700, iaitu Akta Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan 2009, Akta 700 telah memberikan atau menetapkan sejumlah 21 agensi penguasaan kerajaan persekutuan sebagai tertakluk kepada pemakaian Akta 700 itu. Jadi bagi tujuan wawancara ini saya menjemputlah kepada wakil wartawan daripada Harakah Daily untuk bertanyakan soalan yang berkaitan yang nak ditanyakan, walaupun ianya akan melibatkan isu-isu semasa. Saya akan cuba menjawab sebaik yang mungkin ke atas soalan yang dikemukakan, yang mana khasnya jika soalan-soalan itu termasuk di dalam bidang tugas ataupun bidang kuasa AIC dan juga di bawah Akta 700 yang AIC laksanakan. Kalau kita lihat kepada sejarah penubuhan EAIC ini, EIC akan memasuki tahun ke-5 penubuhannya pada 1 bulan April tahun 2016 yang akan datang ini. Banyak peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman yang telah EIC lalui sepanjang 4 tahun yang lepas. Baru-baru ini pada tahun lepas 2015, lebih tepat pada 27 November 2015, buat pertama kalinya EIC telah mengadakan satu dialog yang disertai oleh wakil-wakil badan bukan kerajaan, NGOs, pengamal media dan juga orang-orang perseorangan atau individu yang berkepentingan, yang berpengalaman dalam membincangkan isu-isu berkaitan dengan penguatkuasaan undang-undang dan juga integriti di kalangan anggota penguatkuasa dan juga agensi penguatkuasaan. Jadi kita pun tahu bahawa sebagai sebuah badan yang baru, EIC sedang membina capacity building, dipanggil ya, pembangunan capacity untuk dapat menjalankan tugas-tugasnya, untuk EIC dapat menampung segala cabaran-cabaran dalam menjalankan tugasnya. Terdapat 21 agensi di bawah EIC ini yang dipantau. Khasnya agensi-agensi yang dikira sebagai terbesar, major agensi, ialah PDRM, Polis Diraja Malaysia, Custom Diraja Malaysia, Jabatan Immigration, Jabatan Pendaftaran Negara, KPDNK, RELA, Agensi Maritim, Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, Jabatan Pengangkutan Jalan, Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Jadi di dalam memantau agensi-agensi ini, kita dari masa ke semasa mengadakan dialog-dialog atau perjumpaan-perjumpaan di antara ahli-ahli Persujaya EIC dengan pemimpin-pemimpin tertinggi
daripada agensi-agensi ini, bertujuan untuk kita mengenali mereka yang sebagai pembuat-pembuat dasar di peringkat agensi itu dan bertukar-tukar fikiran, pandangan tentang isu-isu penguasaan dan integriti yang perlu diterapkan di kalangan warga kerja agensi-agensi terlibat. Jadi dari situ kita dapat memahami permasalahan yang mereka hadapi dalam penguatkuasaan dan juga kelemahan-kelemahan yang kita dapat kena pasti, yang kita buat seran-seranan supaya berlaku penambahbaikan dalam menjalankan atau melaksanakan tugas-tugas penguatkuasaan yang berintegriti. Dari situ juga kita dapat mengenali apa yang dipanggil sebagai Standard Operating Procedure (SOP) yang diperkenalkan atau digubal oleh agensi-agensi untuk warga kerja mereka atau anggota-anggota penguatkuasa menjalankan tugas, supaya mereka mematuhi tata cara dalam menjalankan tugas. Kerana undang-undang saja adalah terlalu kadang-kalanya dia tidak memberikan butiran bagaimana pelaksanaan sesuatu peruntukan undang-undang itu. Tetapi SOP digubal untuk memberikan garis panduan secara komprehensif, detail bagaimana satu-satu tindakan itu diambil, dilaksanakan atau diselesaikan oleh agensi-agensi melalui penguasaan undang-undang. Jadi dalam kes kita pada hari ini, kalau lihat kepada statistik semasa, kita dapati bahawa aduan terhadap PDRM adalah yang paling tertinggi sekali diterima oleh EIC daripada orang ramai. Bukan pada tahun lepas saja 2015 aduan terhadap SPRM adalah PDRM adalah yang tertinggi. Sebelumnya pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 juga aduan-aduan yang diterima terhadap PDRM adalah yang paling tertinggi dibandingkan dengan agensi-agensi lain. Jadi kita memahami bahawa PDRM sebagai sebuah agensi atau badan penguatkuasa terbesar dalam negara adalah badan ataupun agensi penguasaan yang mempunyai jumlah anggota yang paling besar dalam menguatkuasakan undang-undang, dan mereka juga menguatkuasakan hampir sejumlah jumlah yang besar undang-undang berbanding dengan agensi yang lain. Boleh dikatakan hampir semua undang-undang yang berkaitan dengan penguasaan diletakkan juga di bawah kuasa oleh polis atau PDRM. Maka itu mereka adalah, atau PDRM adalah badan yang paling terhadapan sekali dalam pertemuan atau menguruskan orang ramai. Jadi tidak heranlah mengapa PDRM adalah agensi yang paling banyak diadukan tentang kejadian-kejadian atau insiden-insiden salah laku oleh orang ramai kepada EIC. Jadi bagi mengatasi perkara itu, seperti yang saya nyatakan awal tadi, bahawa kita mengadakan dialog-dialog dengan pucuk pimpinan tertinggi agensi terlibat. Kita juga bertemu turun ke Padang secara mengadakan dialog dengan wakil-wakil agensi itu sendiri di peringkat bawahan melalui dialog-dialog yang diadakan di peringkat zon, di mana setiap agensi diwakili oleh pegawai masing-masing di peringkat negeri yang terlibat. Umpamanya pada tahun 2015 kita mengadakan dialog agensi penguatkuasaan di Labuan pada bulan Mac tahun 2015, diikuti dengan satu lagi dialog di peringkat zon selatan yang meliputi negeri Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan pada bulan Jun yang lepas. Dan terakhir kita berjumpa dengan agensi secara turun padang ialah di Terengganu pada 28 September tahun 2015 yang lepas. Itu adalah merupakan program turun padang berjumpa sendiri dengan anggota penguatkuasa yang berada di lapangan supaya kita dapat memahami permasalahan mereka dan mereka juga dapat memahami peranan dan fungsi EIC dan juga bagaimanakah ekspektasi EIC terhadap tugasan mereka dalam isu-isu yang berkaitan dengan penguatkuasaan undang-undang dan juga penjagaan integriti di kalangan ahli penguatkuasa.
Saya mengambil alih tugas sebagai pengerusi Suruhanjaya ini pada 14 Oktober tahun 2014 dan memasuki ofis secara rasmi pada 1 bulan November 2015. Begitu juga dengan 2014. Begitu juga dengan 6 orang lagi ahli-ahli Persujaya juga memasuki ofis melalui lantikan baru yang berkuat kuasa mulai 1 November 2014 bagi kuat kuasa lantikan selama 3 tahun. Sepanjang pengalaman saya sebagai pengerusi IC, kira-kira setahun lebih telah berlalu ya, saya tidak melihat sebarang campur tangan oleh ahli-ahli politik maupun pengaruh politik dalam operasi EAIC. Saya sendiri adalah seorang hakim Mahkamah Tinggi yang dilantik, dipinjamkan oleh Badan Kehakiman Malaysia kepada EIC untuk menjadi pengerusi EIC, dan lantikan saya adalah dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong di bawah Akta 700. Begitu juga dengan lantikan 6 orang lagi ahli Persujaya EIC adalah dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong dan memegang jawatan yang saya katakan tadi selama 3 tahun. 3 daripada ahli-ahli Suruhanjaya kami adalah merupakan peguam bela yang masih beramal di firma masing-masing. Dan mereka ketiga-tiga ini mempunyai pengalaman amalan guaman di antara 25 tahun hingga 45 tahun. Jadi kita mempunyai juga peguam-peguam yang berpengalaman menganggotai EIC. Dari situ kita dapat gambarkan bahawa EIC ini ahli-ahli Persujayanya adalah mereka yang mempunyai kelayakan profesional, ya, peguam-peguam yang tahu tentang apakah dia definisi campur tangan dan juga apa yang dimaksudkan sebagai sebuah badan bebas atau Suruhanjaya yang bebas. Suruhanjaya yang bebas ialah Suruhanjaya yang boleh menjalankan tugas-tugasnya tanpa rasa takut, tanpa rasa bimbang dan juga tidak memihak, ya, without fear or favor dalam jalan tugas-tugasnya. Dalam hal ini saya memberi jaminan, ya, dan juga menegaskan bahawa kita tidak mempunyai apa-apa pengalaman di mana pengaruh-pengaruh politik mencampuri urusan kita. Setiap setan-setan aduan yang diterima oleh EIC dijalankan secara telus dan tidak berpihak, ya, unbiased. Dan kita juga adalah bertanggungan sebagai sebuah badan bebas melapor kepada Parlimen segala aktiviti dan juga program-program kita, dan setiap laporan-laporan aduan yang kita terima perlu dilaporkan kepada Parlimen setahun sekali melalui laporan tahunan EIC yang dikemukakan ke Parlimen. Jadi setakat ini EIC telah mengemukakan laporan tahunan ke Parlimen bagi tahun 2011, 2012, tahun 2013, 2014, dan akan datang kita sedang menyediakan laporan tahunan untuk dibentangkan di Parlimen bagi laporan tahunan EIC tahun 2015. Jadi saya menjawab soalan saudara itu dengan jawapan bahawa tidak ada campur tangan politik yang alami ataupun campur tangan politik terhadap kerja-kerja yang dijalankan oleh EIC setakat ini. Jadi setiap lantikan dalam tempoh 3 tahun lagi? Ya, setiap lantikan berkuasa 3 tahun dan ahli Persujaya juga boleh dilantik semula untuk tempoh 3 tahun lagi. Jadi maksimum 2 penggal. Ya, dalam hal ini terdapat 2 orang ahli Persujaya, 3 orang sebenarnya ahli Persujaya EIC, 2 atau 3? 3 orang ahli Persujaya EIC semasa ini adalah mereka yang dilantik semula bagi penggal kedua. Dan 4 lagi adalah ahli Persujaya yang baru, termasuk saya sendiri selaku pengerusi EIC. Adakah Datuk rasa dalam tempoh 3 tahun itu mencukupi untuk Datuk menjadikan EIC sebuah agensi yang benar-benar
kata dihormati? InsyaAllah. Apabila saya masuk saja di dalam EIC ini, saya terus membuat kajian-kajian saya, melihat kepada file-file terdahulu, mengadakan mesyuarat-mesyuarat dengan pegawai-pegawai kanan EIC, melihat kepada isu-isu yang pernah dibangkitkan semasa dialog-dialog EIC sebelumnya oleh yang dipengerusikan oleh pengerusi terdahulu dan ahli-ahli penjaya terdahulu, dan dari situ saya dapat belajar, dapat pengetahuan akan isu-isu yang dihadapi oleh EIC, khasnya berkaitan dengan isu capacity building. Dan dari situlah memulai daripada bulan November itu kita mengorak langkah menguatkan EIC, mengukuhkan ke EIC yang membawa kepada pengambilan pegawai-pegawai baru sejumlah yang agak besar, hampir dekat 20 orang pegawai baru yang kita ambil pada tahun 2015. Dan sebahagian besar daripada mereka ini, 16 sebenarnya daripada mereka itu adalah pegawai-pegawai tambahan yang merupakan peguam bela yang sedang beramal, diambil bekerja sepenuh masa oleh EIC sebagai pegawai EIC. Itu adalah capacity building yang dilakukan bagi mengukuhkan EIC untuk dapat menyambut cabaran-cabaran kerja yang akan dihadapi oleh EIC. Kemudiannya cabaran yang lain ialah untuk kita memperkenalkan EIC kepada masyarakat. Apabila saya mengambil alih tugas, saya melihat laman portal EIC, ya, indication yang saya dapat daripada laman portal EIC melihatkan jumlah pengunjung ketika itu cuma lebih kurang 27,000 orang saja. Jadi bagi saya, sebuah badan penguatkuasaan seperti EIC ini yang menjaga integriti sewajarnya mempunyai akses yang lebih besar jumlahnya oleh orang ramai maupun ahli-ahli ataupun anggota penguatkuasaan sendiri untuk mengetahui tentang kewujudan dan peranan EIC. Maka itu kempen-kempen yang agresif dijalankan untuk menambah jumlah kunjungan kepada laman sesawang EIC. Maka yang demikian, kempen ini telah melihatkan kesan yang positif apabila pada hari ini, selepas tempoh 1 tahun, ia telah menambahkan hampir melebihi daripada 300% jumlah pengunjung baru ke laman web EIC. Pada hari ini kita dapat melihat bahawa laman web EIC telah dikunjungi lebih daripada 121,000 pengunjung atau visitors. Itu adalah langkah kedua. Kemudian langkah ketiga yang telah kita lakukan untuk mengukuhkan lagi operasi EIC dan melicinkan pentadbiran EIC ialah dengan mengadakan mesyuarat ahli-ahli pesujaya yang lebih kerap. Signifikan mesyuarat diadakan lebih kerap, ia akan membolehkan lebih banyak kertas-kertas pertimbangan siasatan yang dilakukan oleh bahagian operasi EIC diberikan pertimbangan dan keputusan. Tanpa adanya masyarakat kerap ini, mungkin pihak operasi EIC akan menghadapi kesukaran untuk bergerak kerana mereka memerlukan arahan-arahan berkaitan dengan siasatan-siasatan yang dilakukan daripada aduan hinggalah kepada siasatan-siasatan penuh. Jadi dengan adanya mesyuarat yang lebih kerap di kalangan ahli-ahli Suruhanjaya, maka kita dapat mengadakan atau membuat keputusan-keputusan yang lebih pantas dan ia akan membantu dengan lebih baik bahagian operasi EIC untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih licin dan sempurna. Itu ialah kekerapan mesyuarat. Selain itu, kita mengadakan yang saya sebutkan tadi, dialog dengan jabatan-jabatan atau ketua-ketua jabatan agensi silaan kita. Sepanjang tahun 2015 kita adakan sebanyak 9 dialog dengan pemimpin-pemimpin tertinggi agensi-agensi penguasaan di bawah silaan EIC. Termasuklah tadi yang saya sebutkan pemimpin-pemimpin daripada PDRM, kita berjumpa mereka 2 kali dalam tahun 2015. Kita berjumpa dengan Ketua Pengarah Immigration, kita jumpa dengan Ketua Setiausaha KPDNK bersama pegawainya, Ketua Pengarah Custom Diraja Malaysia, Ketua Pengarah JPJ, Ketua Pengarah AADK, Ketua Pengarah APMM,
dan lain-lain jabatan yang 9 yang saya sebutkan tadi, bertujuan untuk kita mengenali satu sama lain dan juga mengkaji perkara-perkara berkaitan dengan penguasaan undang-undang dan integriti dan polisi-polisi, termasuk urusan berkaitan dengan pentadbiran SOP yang dimiliki oleh agensi-agensi itu. Itu ialah dialog-dialog kita adakan peringkat tertinggi, ya. Kerana dari mereka adalah penting untuk kita dekati, kerana mereka adalah merupakan pembuat-pembuat dasar di peringkat agensi, dan dari itulah mereka dapat menurunkan segala syur-syur kami, program-program kami dan juga tata-tata kerja mereka kepada pegawai-pegawai di peringkat lapangan untuk mematuhi arahan-arahan yang dikeluarkan dalam hal-hal berkaitan penguasaan undang-undang dan integriti. Selain itu, kita mengukuhkan EIC, memperkenalkan EIC juga kepada badan-badan bukan kerajaan. Pertama kalinya kita juga mengadakan satu sesi dialog dengan NFT International Malaysia dan juga wakil daripada Suaram, Suara Rakyat Malaysia, ya. Kedua-dua badan ini adalah badan sukarela, dan mereka begitu tertarik dengan isu-isu berkaitan dengan kejadian-kejadian kematian orang tahanan, ya. Dan melalui dialog itu kita dapat bertukar-tukar fikiran bagaimana kita dapat mengatasi sekurang-kurangnya isu-isu kejadian-kejadian orang tahanan yang mati semasa mereka ditahan di dalam lock-up polis.